Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa dhurriyyatihim wa ila sibtai Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Imam Hasan bin Ali wal Imam Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihim assalam ila imamina al-a'zam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري وإلى سيدنا الإمام الرملي صاحب رياضة الصبيان بغية الإخوان ورياضة الصبيان إلى سيدنا الإمام الفقيه عبد الله بن أحمد باسودان وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin, para santri yang dimuliakan Allah. Kita sambung kembali bacaan bagi kitab Bugyatul Ikhwan wa Riyadatus Sibyan karangan Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah, berkenaan dengan didikan kepada anak-anak, dan kita dah masuk pada rangkap bait yang ke-24, yaitu bab berkaitan dengan apa yang sepatutnya bagi kanak-kanak memakainya. Pakaian apa yang dipakai oleh kanak-kanak. Qala rahimahullahu ta'ala wa an yujannibuhu funun az-zinah wa jumlatan malabisir razinah. Di antara adab yang bermanfaat untuk diajar kepada kanak-kanak bagi mendidik jiwanya ketika dia membesar ialah dengan menjauhkan dia daripada funun az-zinah. Tu Syekh sebut di sini wa an yujannibuhu funun az-zinah. Hendaklah di antara adab yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan ajarkan tadi maknanya di sini adalah suruhan kepada ibu dan ayah untuk mereka menjauhkan anak-anak tersebut daripada funun az-zinah. Funun di sini dengan makna anwa', jenis-jenis az-zinah, yaitu perhiasan. Az-zinah disebutkan oleh Al-Imamul Munawi dalam kitabnya Tauqiful Munawi ala Muhimmatit Ta'rif. Ini at-tauqif ala Muhimmatit Ta'rif. Kata beliau, makna zinah, perhiasan itu ialah tahsinu syai'i bi ghairihi, yaitu memperbaikkan sesuatu ataupun mengindahkan sesuatu dengan sesuatu. Tahsinu syai', mengindahkan sesuatu, bighairihi, dengan sesuatu, min lubsatin, sama ada dengan pakaian, au hilyatin, ataupun dengan perhiasan, au hayatin, ataupun dengan bentuk hay'ah, bentuk pribadi seseorang tersebut. Nah, jadi ini makna zinah, maknanya dijauhkan anak kita daripada apa sahaja bentuk perhiasan. Jadi kecil-kecil baju, kalau tak beli di orang panggil apa, padi ni,
Tak boleh, tak pakai. Maksudnya kena baju hak di situ je. Kalau tidak anak dia kata dia jadi macam gatal-gatal ni. Kalau baju di pasar malam ke beli dia jadi anak dia kata jadi gatal anak. Ya, kemahlah. Jangan macam tu. Boleh beli, tidak ada masalah. Kalau ada kewangan untuk kita bagi kepada anak kita, tak masalah. Tapi maknanya jangan dijadikan itu sebagai adat dia. Masuk baju mesti kena mahal. Pakaian mesti kena yang ada branded. Baru dipakai. Itu termasuk zina juga termasuknya. Dan juga kalau anak perempuan pula, pada kecil lagi dia duk make up. Duk bagi dah alat-alat make up kepada dia untuk dia berhias dan seumpama dengannya dengan sehingga dia tidak boleh duduk melainkan dengan tadi. Jiwa seorang budak untuk budak-budak perempuan kalau dia nak berhias, tahu kata dia perempuan. Jadi kalau budak lelaki dia tengok duduk depan cermin duduk berhias, tu kena parti lah. Tu dia kena tegur awal. Ya, sebab mungkin kadang-kadang kakak banyak anak lelaki seorang, adik. Kadang kakak ni yang duduk make up adik tu. Alah kali adik dia pun jadi ikut lain. Jadi itu kena parti juga. Cuma di sini dimaksudkan jangan diberikan kepada anak kita dengan kemewahan yang melampau sehingga menyebabkan dia akan menjadi kebiasaan bagi dia dengan kemewahan. Itu maksudnya. Bukan dilarang untuk kita berhias untuk datang ke masjid, kita disuruh untuk berhias. Zina untuk datang ke masjid dengan makna memakai pakaian yang menutup aurat. Dan juga itu yang dimaksudkan dengan zina dalam syariah. Yaitu menutup aurat dan menjaga apa yang telah diletakkan oleh syariat. Yang itu sepatutnya. Okay? Dan di sebahagian ulama mengatakan zina maknanya bahjatul ain. Yaitu keindahan pada mata allati la takhlusu ila batinil muzayyan. Yani yang tidak akan masuk ke dalam hati orang yang berhias tersebut. Maknanya perhiasan ni lebih kepada zahir, bukan kepada batin. Itu makna zina. Manakala zina hakikiyah, perhiasan yang hakiki ialah ma la yashinul insana fi syai'in min ahwalihi. Yani sesuatu yang tidak akan mencalarkan sedikit pun daripada hal jiwa seseorang yang memakaikan perhiasan tersebut. Ada zina hakikiyah. Contoh, kita dilarang untuk pakai baju yang elok. Tak dilarang. Kamu nak pakai baju harga 1,000 ke 2,000 suka kamu. Dan kalau tadi pula tidak diletakkan had oleh syarak. Orang nak pakai cincin 50,000 suka dia. 70,000, 300,000 suka dia. Saya pernah pakai cincin, pinjam lah. Pinjam bagi pakai apa tu ambil gambar. Kawan tu jual cincin, kata saya nak pakai tak cincin, harga dia 1 juta, bukan 1 juta, ni harga dia 350,000 lebih. Cincin zamrud. Ya. Zamrud ke apa ni? Zamrud mana? Hijau. Jadi saya kata boleh pakai boleh lah. Beli pakai dak lah. Jadi dia kata bagi pakai. Pakai ambil gambar. Sodok jenis sikit, ambil gambar. Boleh lah, gambar 300,000. Nah, dia bagi balik lah. 300,000. Dia kata kalau di kedai dia ada satu lagi, 1 juta. Cincin tu. Cincin tu 1 juta. Kalau pakai. Baik, kalau pakai macam tu, adakah dikira sebagai benda yang haram? Tak ada masalah. Nak pakai tak ada masalah. Dan ia tidak akan menyebabkan orang yang tidak mempunyai perkara tersebut akan berasa hati. Kadang-kadang dia tak tahu pun harga tu. Yang tahu harga tu adalah ahlinya saja. Sebab tu yang tak boleh, yang diletakkan dhabit oleh syarak, tidak dibenarkan untuk mengambil perhiasan daripada emas dan perak. Dibuat cawan perak, dibuat cawan emas, dipakai cincin emas bagi lelaki, dibuat dengan perhiasan emas. Handset pun dia bukan emas. Lagi apa lagi? Semua tasbih emas dibawa. Ni biji-biji tasbih semua emas. Jadi yang tu kenapa tak dibenarkan, tak dibolehkan? Karena yang tu kalau dilihat oleh orang-orang yang fakir, mereka akan berasa hati. Karena dia tahu dia ada qimah, ada nilai. Tapi kalau cawan ni buat daripada zamrud. Cawan buat daripada batu delima. Ni besar ni kalau batu delima kalau buat.
berapa juta juga. Kalau hak biji tu pula yang dia panggil pigeon blood, dia panggil darah merpati. Dia merah dia tu. Yang tu kalau dipakai hak tu saja tak kurang pada 10,000. Jin tu. Jadi ahli dia tahu. Tapi kalau dia buat ni, cawan macam ni dibuat daripada delima. Pigeon blood. Harga dia dah jutaan. Tapi orang tahu tak? Orang tak tahu. Yang tahu hanya siapa? Ahlinya saja. Maka waktu tu tidaklah jadi haram. Tidak jadi haram. Cuma maksudnya sebab tu sebahagian para masyayikh, contoh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, dikatakan mempunyai kuda yang mahal. Kuda putih yang mahal. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib Fathul Bari, menaiki kuda yang mahal dan juga mempunyai pakaian yang mahal. Beliau qadhi qudah. Qadhi qudah dan ada kenderaan yang mahal dan seumpamanya. Itu yang pernah dia lalu dan kemudian ditahan oleh seorang Yahudi. Yang Yahudi ini tukang tempah besi. Jadi bau busuk. Badan pun comot. Bila tahan Al-Imam, lalu dia kata, "Wahai Imam Muslimin." Dia kata, "Saya nak tanya satu soalan kepada kamu." Dia kata, "Kenapa bukankah Nabi kamu menyebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan syurga bagi orang-orang kafir. Dan dia Yahudi. Lalu dia kata, fa ayyu sijnin anta fihi wa ayyu jannatin ana fiha. Di mana syurga yang aku duduk dan di mana penjara pula yang kamu duduk dengan baju macam ni. Baju macam ni kan duduk dalam penjara. Dengan baju mahal, dengan segak, dengan kuda mahal. Sorban pun mahal, tengok. Memang penuh dengan wibawa. Dia kata, fa ayyu jannatin anta fiha. Di mana syurga, di mana wa ayyu sijnin anta fihi. Di mana tempat penjara yang kamu duduk, yang Nabi kamu sebut mukmin, dunia ni penjara bagi dia. Manakala orang kafir, syurga pula bagi dia di dunia ni. Syurga apa aku duduk, dia kata ni, kerja apa macam ni. Dengan miskin, dengan apa semua. Maka Imam Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, Al-Asqalani sahib Fathul Bari. Lalu dia pun sebut, dia kata, "Wahai Yahudi, kalaulah kamu melihat dengan azabnya di akhirat nanti terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dunia ini adalah syurga baginya. Dan kami pula, kalau melihat kepada nikmat di akhirat nanti, maka apa yang kami dapat di sini, seakan-akan tidak ada apa-apa." Faham? Yang itu yang dimaksudkan. Masuk Islam, kawan. Yahudi tadi masuk Islam. Dengan sebab ucapan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi kadang-kadang, seorang tadi berpakaian dengan gharatnya. Lepas tu kita melarang anak-anak, kerana kadang anak-anak, dia tidak lagi memahami gharat, tujuan. Dia melihat ni sebagai adah. Sebab tu dilarang untuk anak-anak diperhiaskan mereka. Entah lagi kalau kata dia mak pula duk cerita. Ni baju ni mahal ni. Kedai ni elok ni. Jadi anak tu dia akan main dalam kepala dia. Ni elok. Lepas tu pergi pula kat pasal malam tengok baju ni. Baju apa ni? Orang tak pakai baju-baju macam ni. Dia ulang macam tu sebut pada anak. Maka anak tadi akan jadi adat. Jadi kebiasaan. Faham? Jadi kalau macam tu, maka dia akan mula memperkecilkan sesuatu. Dia akan datang perangai memperkecilkan sesuatu, melihat sesuatu ni macam tidak ada khimah, tidak ada kedudukan dan kebaikan. Jadi jangan dilatih, jangan diajar anak kita macam tu maksud para masyayikh. Bukan dilarang untuk kita mengambil perhiasan dengan maksud memperindahkan seseorang tersebut. Karena kita disuruh untuk mengambil perhiasan. Karena kita disuruh untuk kemah. Katakanlah namanya mengajak bulu misai pun sebelah panjang, sebelah pendek. Lepas tu pula dengan serban ikut dan. Kemudian dengan baju tu kalau mengajak lah. Kalau kata jadi pelajar pun sama juga. Serika depan belakang pun tak tentu halah. Jadi yang tu tidak sepatutnya. Maksudnya kena ada wibawa bagi orang pelajar, bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang alim, bagi seorang guru, bagi seorang muslim. Secara umumnya. Maksudnya. Cuma budak kerana dia tak tahu benda tu, maka diberikan kepadanya pendidikan agar dia tidak dibiasakan. Tapi kalau dah dewasa dan dah belajar tentang niat,
tentang perkara yang sepatutnya dia tumpu. Baik, perkara tu pakailah apapun. Maksudnya perkara yang dibenarkan oleh syarak, pakailah apapun yang dibenarkan oleh syarak, dan niat kita tadi adalah untuk apa? Saya pakai ini untuk apa? Untuk menunjukkan kata saya ini Muslim. Sayyidina Muawiyah ketika membina istana yang besar, maka Sayyidina Umar ketika datang melawat beliau di Syam, Sayyidina Umar pegang dia. Ni. Dia kata macam ni aku hantar kamu. Untuk kamu bermewah-mewah dengan dunia. Ni istana besar. Sayyidina Umar ada istana. Sayyidina Umar tidur buah pokok. Rumah pun kecil. Di Madinah Al-Munawwarah. Baju pun ada tampung sampai 13. Sayyidina Umar. Pergi ke Syam. Tengok ahli Syam. Masya Allah. Sayyidina Muawiyah. Dengan istana besar. Dengan raja yang ada. Dia punya pengawal. Semua ada. Dan benda itu tidak larang. Dalam taratib idariyah. Pada zaman Nabi SAW. Ada pengawal. Sayyidina Ali ada pengawal. Bodyguard. Jadi cerita dalam kitab-kitab, bodyguard Sayyidina Ali siapa dia? Bodyguard Sayyidina Umar siapa dia? Bodyguard Sayyidina Abu Bakar siapa dia? Sayyidina Ali pun ada bodyguard. Bukankah mereka ahli tajrid? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu kepada makhluk. Dan ini dipanggil idari. Maksudnya kalau kita tengok pemimpin negara ada bodyguard. Tak perlu kita kata dia ni memang takut dengan mati ni. Takut mati ni maksudnya masih lagi cintakan dunia. Baca sirah para ulama. Baca sirah para awliya. Baca sirah para sahabat Nabi. Kita akan tengok ada para sahabat yang agung. Ketika mereka menjadi pemimpin besar, mereka ada bodyguard. Dan itu tidak dilarang dalam syarak. Dibenarkan. Dan dilakukan oleh Nabi. Nabi ada. Sana Qais. Qais, tahu siapa bodyguard Nabi? Sana Qais. Sana Qais kalau tak silap nama dia. Beliau adalah bodyguard Nabi SAW. Dia panggil ketua polis negara waktu tu. Dia ketua polis negara. Dia waktu ketika Nabi mengajar, dia akan duduk sebelah Nabi. Berdiri. Dia tak duduk, dia akan berdiri. Diri, tengok orang. Macam tu. Sama lah. Jangan malah kalau kata pemimpin negara bercakap, maka akan ada seorang duduk berdiri tepi. Baca sirah. Baru kita tahu. Jadi Nabi SAW mengambil perkara tersebut untuk mengambil asbab. Mengambil sebab, tetapi Nabi adalah orang yang paling berpaling daripada melihat kepada sebab tersebut. Kerana yang Nabi lihat adalah Rabbul Asbab. Sebab itu ketika mana turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia ayat Allah yang menyebutkan kata Nabi tidak akan mampu di apa-apakan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang lepas tu turun ayat tu di perang Uhud. Selepas turun ayat itulah yang Nabi SAW minta untuk para sahabat tidak berkawal lagi di keliling khemah Nabi. Pada ayat dia? Wallahu ya'simuka minan nas. Ini Allah menjaga kamu daripada manusia. Maksudnya dijaga kamu daripada kamu akan dibunuh oleh manusia. Baik. Jadi zina hakikiyah ialah ma la yashinul insana fi syai'in min ahwalihi. Yani sesuatu yang tidak akan mencalarkan sedikit pun daripada hal orang tadi, la fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia dan tidak di akhirat. Hanya zina hakikiyah. Jadi yang maksud di sini zina yang dimaksudkan untuk kita menjauhkan anak kita daripada fununaz zinah atau anwa'uz zinah ni adalah zinah dengan makna yang pertama tadi. Iaitu apa dia? Dengan makna tahsinu syai' bi ghairihi min lubsatin aw hilyatin aw hayatin. Maksudnya menghiaskan sesuatu dengan sesuatu. Jadi menghiaskan anak-anak kita dengan perhiasan yang sehingga dia menjadi adat. Faham tadi dhabit yang saya sebut tu? Jadi bukan menyuruh untuk anak kita lah kali, kata rupanya ulama tu tak bagi hias. Jadi lepas tu anak dia buat macam mana? Penuh dengan selut kat baju kan macam tu. Lepas tu anak kalau kata muka comot pun dengan makan aiskrim pun dia kata biak, kita biak. Sebab apa? Sebab kita sebut wa an yujannibuhu fununaz zinah. Itu bukan fununaz zinah, tu dah merapu dah tu. Itu dah jadi mengotok. Itu dah jadi suka dengan benda-benda yang tidak kemas dan seumpamanya. Itu bukan disuruh dalam kitab ni. Faham yang macam kita sebut ni, insya-Allah kita akan dapat panduan yang betul. Dan
Wa jumlatal malabis. Dan juga menjauhkan anak kita daripada sebahagian pakaian-pakaian. Malabis ni jamak kepada malbas. Ar-razinah. Razinah maksudnya ghadiyah. Baju-baju yang mahal. Itu seperti harir. Seperti sutra dan seumpama dengannya. Tamam? Dijauhkan anak kita daripada perkara tersebut. Kemudian kata Imam, wa yaksuhu launa bayadil qutni hatta bihi an ghairihi yastaghni. Dan hendaklah kita menyukakan anak kita. Wa yaksuhu, iaitu dengan memakaikan anak kita tersebut launa bayadil qutni, dengan pakaian yang berwarna putih. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu as-siyabal bidha, pakailah kalian dengan pakaian yang berwarna putih, wa kaffinu fiha mautakum, dan kebumikan dengan pakaian putih tersebut akan mayat-mayat kalian di kalangan muslimun, fa innaha ahabbus siyabi ila Allah. Ini karena pakaian putih itu paling disukai di sisi Allah. Pakaian putih disukai di sisi Allah. Jadi pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW, warna yang paling disukai oleh Nabi warna apa? Warna apa, Cik? Hijau. Hijau nombor 2. Warna putih nombor 1. Ramai orang sebut ni hijau. Dan ramai juga orang duk bisyarah kata hijau paling disukai Nabi lah. Dalam kitab para ulama sebut, Al-Imamul Bajuri tambihkan semula dalam kitab Hasyiah kepada Syama'il, bahawa yang paling disukai oleh Nabi adalah warna putih. Nombor 2 warna hijau. Nombor 3 warna apa? Hitam. Warna kuning. Kuning. Kuning dia bukan kuning macam Sani pakai tu. Jadi dia orang panggil warna kuning. Faham? Tiga warna tu yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak suka warna za'faran. Za'faran ni kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, bukan kerana warna dia, kadang kerana bau dia. Kerana rendaman za'faran, dia akan jadi warna dia agak sedikit perang. Nak macam baju Sani tu. Macam tu. Dia bukan sebab warnanya semata-mata kata Maulana Syekh, tapi juga disebabkan kerana bau. Bau dia agak sedikit berbau. Maka kan tu Nabi tidak suka. Kerana dia macam nak oranye-oranye sikit. Jadi kalau kata ternafi daripada bau tadi, maksudnya kena tengok balik adakah pakaian tadi pakaian ahli fisq, orang-orang fasik pada zaman tersebut, ataupun pakaian tu jadi pakaian rasmi bagi orang-orang yang bukan Islam, maka kena pati semua. Maka tak boleh pakailah. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyamai satu kaum maka dia seumpama mereka. Wali'annaha khafifatul mu'nah. Disebut kata kenapa warna putih ni disukai yang qutn daripada kain katan? Karena yang pertama dia khafifatul mu'nah. Mu'nah maksudnya tak terlalu susah untuk kita dapatkan dan tak terlalu mahal. Maksud baju kain katan ni kita boleh dapatkan dia dengan mudah dan kemudian ianya tidak terlalu mahal. Tamam? Dan tidak akan terfitnah juga dengan kain yang kita warna putih ni untuk kita nak berlumba dengan orang lain. Warna putih. Betul kalau hang pakai warna putih, kawan tu warna putih juga. Yang ni putih, yang ni pun putih. Putih dalam bab apa dalam mantik? Hai Najmi. Ya. Lambat jawab. Tasyakkuk. Dalam bab tasyakkuk. Kenapa? Karena yang ni putih, yang ni pun putih juga. Tapi mungkin lebih putih. Apa dia dhabit tasyakkuk? Apa dia? Tasyakkuk tak boleh buat perbandingan. Saat ni dah buat perbandingan ni. Dia boleh ada afdal. Ini lebih daripada ini. Ini lebih daripada ini. Faham? Tapi kalau mati dengan mati, boleh buat tasyakkuk. Dia tawatuk ke tasyakkuk? Tawatuk, sama. Ini memang mantik je dah. Mantik. Bukan mantik, mantik. Dia tak boleh orang kata kawan ni lebih mati daripada kawan ni. Mana boleh?
Hadza amwatu minhu. Ini lebih mati daripada tak boleh. Itu dia lambat tawatuk. Tasyakkuk dia ada putih ni lebih putih. Kain putih ini lebih putih daripada kertas putih. Contohnya kertas putih, ini putih. Nah ni. Ni putih, baju Amirul tu pun putih. Mana lebih putih? Kalau kata mana lebih putih tu, yang ni maksudnya dalam bab tasyakkuk. Dalam mantik daripada bab tasyakkuk. Tamam. Kitab zaman ulama dulu dia warna kuning-kuning macam ni sikit. Ada kuning lagi. Kenapa warna kuning dia bagi kitab kuning? Tapi walaupun ni kan kitab kuning. So dia bertanya kat saya, pondok Syekh mengajak kitab apa? Saya kata kitab Arab. Oh bukan kitab turas lah. Kitab turas lah kitab Arab tu. Nah, apa dia makna turas ni? Dia ingat kitab Jawi ni mesti turas. Baru kitab turas dia kata kitab Jawi. Hak kitab Arab? Dia kata kitab Arab. Tak boleh macam tu. Hak tu dah lari istilah nanti. Kita akan waris istilah tu nanti ke anak murid kita. Kalau kita mengajak, sahabat kata pondok tu dia tak mengajak kita turas. Mengajak kita Arab. Habis tu? Hak kita Arab tu tulis bila? Hak yang tulis tu Imam Bajuri contohnya. Imam Bajuri 200 tahun yang lepas. Tak turas lagi kitab dia. Cetak je baru. Kitab tu lama. Lagi? Kitab Imam Syarqawi. Sama juga 250 tahun dah. Tu kalau baca kitab Imam mana? Kita baca Jamul Jawami', kitab Imam Subki. Itu lagi sangat. Kalau baca kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau baca kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani, kalau baca Ibnu Ajurrum, semua tu dah berapa tahun dah. 600-700 tahun dah yang lepas. Turas ni maknanya yang atas daripada 100 tahun. Atas pada 100 tahun bagi turas. Dan turas ni umum bukan kitab je. Baju pun boleh jadi turas. Baju tu umur 100 tahun. Turas. Pedang umur 100 tahun lebih. Turas. Cincin 100 tahun lebih. Turas. Kereta 100 tahun lebih. Semua 100 tahun lebih. Apa saja 100 tahun lebih. Turas. Cuma kalau kitab, sama juga. Dan apa yang perbincangan daripada turas ni, apa dia punya kesinambungan dia kalau kita tahu ni turas ke tidak turas. Hafiz. Apa kesinambungan daripada pengetahuan terhadap turas tadi? Kalau ada orang boleh jawab lain, maksudnya kita tak dengar. Tak ada salah. Apa kesinambungan dia? Tu dia. Boleh kawan dengan Hafiz. Boleh duduk berbulan sekali buat muzakarah. Buka lempuk. Apa dia Zahid? Tu dia. 3 orang kumpulan. Apa dia Alif Najwi? Untuk tidak dapat izin. Maknanya untuk tidak perlu kepada izin bagi percetakan dan juga untuk terjemahan dan seumpama dengannya. Dan itu kesinambungannya. Pengetahuan terhadap turas untuk kita tahu sama ada dapat izin ataupun tidak. Contohnya kita nak terjemah satu kitab. Kitab tadi kita nak terjemah, tengok-tengok balik kitab tu baru 80 tahun. Bakurah contohnya. Bakuratul Amani. Baru 80 tahun, tak masuk turas lagi. Maksudnya anak-anak murid pada ada yang masih hidup lagi sekarang ni. Walaupun besar-besar dah meninggal, cuma ada yang masih hidup sekarang ni. Baik, adakah kitab tu dikira turas? Tak, kitab tu bukan turas. Kenapa? Karena tak sampai lagi 100 tahun. Dia tak sampai 100 tahun, tak nama turas. Baik, boleh tak kita nak terjemah kitab tu, kita nak ambil manfaat daripada kitab tu dengan cetak, kemudian dapatkan untung dan semua? Tak boleh. Karena keluarga dia mungkin masih ada dan itu masih lagi dalam hak percetakan. Dan dia kena dapat izin. Izin bertulis. Dan juga kitab Syekh Idris Marbawi. Kitab Syekh Idris Marbawi contohnya macam Baharul Mazi, Kamus Marbawi. Hak yang pergi terjemah, hak yang pergi ubah bahas, pergi alih pula, pergi buat dalam bahasa Rumi. Itu dapat izin ke tak? Tak dapat izin. Ini keluarga Syekh Idris sendiri sebut. Tak dapat izin. Dan tak dapat izin apa maknanya? Kamu cetak tanpa izin. Keluarga masih ada. Dan kitab tu bukan turas. Masih lagi dalam tempoh. Perlu minta izin. Ini keperluan pengetahuan kita terhadap turas tadi menyebabkan akan tahu kesinambungan berkenaan dengan undang-undang terhadap turas dengan seumpama. Lebih 100 tahun, maka pada waktu tersebut boleh dah untuk orang tadi keluarkan balik faedah daripada tempat tersebut. Ia berbeza dengan kita ambil faedah. Ambil daripada kitab ni, tulis, kita quote, kemudian kita
ada komentar dan seumpamanya, bukan ambil sebiji kitab. Itu lain. Tapi kalau ambil sebiji kitab, cetak balik sebiji kitab, apa semua, itu tak dibenarkan. Kenapa? Karena termasuk dalam undang-undang. Apa yang lari meja kita tu. Padahal duk baca masa budak-budak ni. Nah. Cuma pengetahuan tu kena tahu juga lah. Baik. Jadi baju putih. Okey, dia tadi baju putih tadi lah. Karena baju putih yang dibuat daripada cotton pula, dia tak akan ada tafannun. Tidak akan berlaku yaftatinu biha binahwil munafasah. Binahwil munafasah. Iaitu dia tak akan ada munafis. Maksudnya apa dia? Orang yang akan berlawan dengan kita baju siapa lagi lawa. Sebab ini putih, itu pun putih. Dan putih ni termasuk min qabili tasyakkuk. Cuma dia lebih putih, ni putih balik. Hak tu ya boleh lawan tang lebih itu je. Nah, lebih putih. Dan baju putih ni pula orang akan lebih menjaga kebersihannya. Beza dengan hitam. Saya tahu. Baju hitam ni boleh tanya balik ni. Bila lah basuh baju hitam ni? Rupanya dia tampuk dengan minyak wangi ya. Tu kalau lalu sebelah jebul hau tu, ya karim. Dia kata ni bau apa ni, campur-campur, jangan gulai-gulai mamak sikit. Ya. Gulai mamak, apa ni dia? Campur dengan apa ni, panggil apa? Minyak wangi, malaikat subuh. Elok. Malaikat subuh kat tu. Lama. 3.10. Minta kurang lagi pula tu. Dah 3.10 minta kurang lagi. Saya budak pondok dengan tak kurang lagi. Yang tu. Dengan apa ni, bunga 1001 malam. Semua beli kat Medan. Pakai tu. Memang bau dia, Masya Allah, tabarakallah. Campur aduk habis. Tapi kalau baju putih, tak boleh tipu. Dia nampak batang batang. Tahu. Dia. Kalau kat kola tu nampak tahu lah. Macam tu. Boleh. Jadi warna putih ni warna yang tidak boleh untuk orang tadi menjadi nifak. Menjadi munafik untuk menutup warna baju dia yang sebenar. Putih. Maksud Nabi suka warna putih. Nabi suka warna putih dan Nabi suruh ilbasu siyabal bidha. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Ini suruhan ni suruhan apa? Suruhan sunnah. Bukan wajib, suruhan sunnah. Ghaira annahu liyahdhara min ar-riya alladhi yadkhulu ala ahli ar-rusum. Tamam? Dan tapi Nabi pesan juga, jangan sampai riak. Hatta baju putih pun. Walaupun pakai baju putih, jangan masuk dalam hati dengan riak. Sebab ada orang dia pakai baju putih, dia jadi lain pula. Dia tengok, saya yang putih. Orang lain semua tak putih, tak ikut sunnah. Kata pula. Dan saya sama, konon-konon jadi ahli sunnah pun jadi wahabi juga tengah-tengah tu. Kan? Wahabi pada sudut pakaian. Dia pakai pakaian dia, nampak. Ada? Tapi dia nak tengok mesti lain pada orang. Kalau jubah mesti kena singkat. Kena belah. Jubah tu kerat sampai ke setengah betih. Sunnah. Tapi dia akan tengok orang lain. Kalau tengok orang lain tak ikut sunnah, dia tengok. Dia tak ikut sunnah. Kalau Mak Saleh dia, ya akhi, you must follow sunnah. Bagi. Dia ingat apa kita pakai jadi, tak ikut sunnah juga ni. Dia pun sunnah Nabi SAW juga. Dan harus hukumnya dipakai. Yang penting jangan lebih daripada buku lali. Lebih daripada buku lali, maka hukumnya adalah makruh kalau tidak riak, haram kalau riak. Itu ingat. Jadi pakaian ni bab isbal, bab kenaan dengan kain ni dilajakkan, dilebihkan daripada buku lali ni ada hukumnya. Sunnah ke pertengahan betih. Bagi lelaki saja, makcik. Perempuan yang ada pakai tak kira hidup. Maklum untuk tarik, angkat naik ke atas dia. Dia pakai setengah betih keluar air. Maklum keluar pada masjid pakai skirt ke apa ni? Mini skirt. Mini skirt apa dia? Blouse. Macam tu lah. Pakai pula atas pada ni. Dia kata tak ada orang nak tengok. Tak Torah kami ni. Siapa nak tengok? Tak. Ulama sebut apa dia? Likulli saqitin laqit. Apa dia maksud dia? Benda yang jatuh ni ada orang nak kutip pun. Maknanya apa dia? Kalau kita ada hak muda tak berkenan, hak sama umur berkenan. Dia. Dia kan memang. Saya mari baru pil penuri apa ni? Tok Wan Mirul. Cucu tak nikah lagi ni. Tok Wan nikah 2. Dah Tok Nek meninggal. Hak dia Tok meninggal, nikah hak baru pula.
Dulu kawan sekolah dulu kata, mengajak sekolah sekali. Tapi pengantin marin kami pergi, pakai baju dia macam pergi kebun. Tapi dia pengantin ni, tak tahu, tak ya lah. Buat kenuri dah, bagi kenuri lah. Faham? So, saya pernah tanya, kata, masalah ni bila akan mudah? Masalah salam dengan orang perempuan. Boleh tak orang muda salam dengan orang tua? Boleh tak? Dia kata orang tua salam dengan orang muda, orang tua main salam dengan kita contohnya. Tak ada lapik. Makcik di kampung lah. Tua dah. Umur 90 dah. Dia main salam. Boleh tak salam? Batal tak ayat semayang? Kita kata batal. Baik macam mana nak pergi ingat senang? Masalah batal tak batal ni. Makcik tu pula kata, tak batal lah. Tak masalah apa lah. Makcik tak ada nafsu lah. Dia kata macam tu. Kita nak kata macam mana? Kita pula kata, kita tak ada nafsu tengok dia. Contoh. Maka Syekh kata apa? Saya tanya kat guru saya, Syekh Abdul Aziz Syahawi, masa duduk ngaji kitab di rumah Syekh. Jadi saya baca-baca, Syekh kata, memang tak batal Syekh. Kenapa Syekh? Kenapa tak batal? Kenapa batal pula ayat semayang? Padahal dia tu tak ada nafsu dah. Kita tengok dia pun tak ada nafsu. Dia pun tengok kita pun dia tak ada nafsu. Tengok kita macam cucu dia aja. Saya kata, likulli saqitin laqi. Setiap benda yang gugur ni ada orang nak kutip. Saya kata. Setiap benda gugur, ada orang nak kutip. Duit bukan mesti 1 juta jatuh baru orang kutip. 2 kupang baru orang kutip. Okay? Jadi setiap gugur ada orang kutip. Saya tak faham. Lepas tu saya pun kata kat saya. Orang umur 90. Ada orang kenal enggak kat dia? Hak umur 90 sama kat dia? Boleh jadi. Atau hak muda kenal orang tua apa dah? Tak itu Zahid. Nak tahu. Ingat sama semua ni. Wildan ni. Kata saya mesti nak hak umur 45 ke atas. Mana nak tahu? Dia berumur 21. Bila minat umur 45. Mana kita nak tahu? Likulli saqitin laqi. Jadi, tak boleh. Kalau salam, batal wuduk. Hukumnya haram sama kalau kita bukan mahram. Boleh. Jadi untuk apa nak elakkan daripada pakaian tadi, yang penting jangan riak. Tadi pakaian kita sebut singkat sampai ke betis bagi lelaki lah. Bagi perempuan, sunnah bagi perempuan ataupun diharuskan, diharuskan bagi perempuan untuk melebihkan pakaiannya sehingga 1 hasta. Dia boleh 1 hasta lebih. Jadi kalau pakai kain tu, sehasta pula lajak bawah. Boleh. Jadi kalau menyeret jalan tu menyeret. Nampak jangan kat 5 tu bang. Boleh. Perempuan boleh 1 hasta. Dilajakkan ataupun dilabuhkan kain dia 1 hasta. Laki tak boleh. Laki sunnah sampai di pertengahan betis. Baik. Kalau tidak boleh pertengahan betis, maksudnya turun sikit daripada pertengahan betis. Hukum dia harus. Sampai ke mana harus? Sampai ke sebelum buku lali. Jadi kalau sampai di buku lali, fala haqqa alaika fil izar. Maksudnya tidak ada hak bagi kamu pada izar kamu, pada kain kamu yang kamu pakai sampai ke buku lali. Tak ada hak. Benar. Baik, kalau kata lebih daripada buku lali. Jadi kalau sampai bawah daripada betis, maksudnya sampai macam kita duk pakaian lah. Sampai ke sebelum buku lali. Hukum dia adalah harus. Lebih daripada buku lali, maka ada 2 hukum. Kalau riak, hukumnya haram. Kalau tidak riak, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik. Kemudian, Syekh sebut lagi dalam kitab ini, pada bait yang ke-26 dan 27, wa in talab manqushanau mulawwana. Wa in talab manqushanau mulawwana. Sebab ada tanwin bertemu dengan alif setelahnya. Wa in talab manqushanau mulawwana yaqulu dzaka lin-nisa'i la lana libasu ahli al-fisq wat-taqnisi wa ahmaqin wa fajidin qabisi. Wa in talab, kalau anak tersebut meminta kepadamu manqushan aw mulawwana, iaitu baju-baju yang ada talwin, warna-warni pada bajunya kanak-kanak ni. Yaqulu dzaka lin-nisa'i la lana. Ini untuk perempuan yang warna-warni macam tu kepada perempuan. Bukan kepada lelaki. Maksudnya jangan sukakan anak kita lelaki, ini khusus pada lelaki lah,
untuk memakai dia dengan pakaian-pakaian yang berwarna-warni. Bahkan mengajar dia untuk dia tidak suka dengan perkara tersebut. Bukan tak boleh untuk dia pakai baju macam tu. Cuma baju yang warna-warni ini baju yang seakan-akan wanita. Nah, itu maksudnya. Maksudnya baju yang seakan-akan pakaian wanita. Boleh? Dan kemudian karena apa? Karena disebut pada ni adalah pakaian wanita. Orang perempuan yang suka pakai yang ada bunga-bunga macam ni. Contoh. Macam tu. Wa ahlul fisqi, dan ini pakaian ahli fisq. Kalau kata orang-orang fasik, iaitu orang yang, apa makna fasik? Ahli fasik ni maksudnya kullu man yartakibu manhiyan, setiap orang yang melakukan perkara yang terlarang, au yukhillu biwajibin syar'i, ataupun yang berlaku pengurangan atau kekurangan kepada kewajipan syarak yang dia lakukan. Maka itu termasuk daripada ahlu al-fisq. Al-fisq di sini termasuk orang yang melakukan dosa besar dan orang yang berterusan melakukan dosa kecil. Maksud dimasukkan dengan fisq. Tamam? Dan dosa besar tidak mesti dengan banyak. Satu dosa besar saja sudah menyebabkan orang tadi jadi ahli fisq. Nauzubillah min zalik, dia berzina dan tak bertaubat daripada zina. Fisq. Ini orang fasik, tidak bertaubat. Dan kalau dosa kecil pula, dia buat dosa kecil. Apa dosa kecil yang dia lakukan? Yang berterusan. Maka itu dikira sebagai ahli fisq. Jadi kena elak daripada pakaian ahli fisq. Orang yang suka dengan maksiat. Orang yang suka dengan perkara yang buruk. Wat-takhnis. Takhnis iaitu al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa. Ini orang yang menyamakan dirinya dengan perempuan. Ini pakaian. Maksudnya di sini, yang dilarang dalam kitab ini bukanlah mangkus secara total. Jadi ni pakai kain plekat macam Melayu duk pakai ni. Tu. Lidah ada bunga-bunga tu. Betul? Ada mangkus. Ini dilarang dalam syarak. Ni macam saya duk pakai ni kain ni. Ni batik Jawa ni. Ni saya duk pakai ni macam mana? Jadi kena pakai plain ni. Macam tu. Tak, dia ada belakang di bawah disebut kata yang biasa kalau kata dipakai oleh ataupun orang yang menyamai dan menyerupai dirinya dengan wanita. Memang. Nah, itu dengan takhnis ataupun mukhannas. Nah, mukhannasin iaitu mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, dan hukumnya adalah haram karena baginda Nabi menyebutkan la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat. Jadi bila laknat maksudnya hukumnya dosa besar. Nah, ini Allah melaknat orang-orang lelaki yang menyerupai wanita. Dan orang-orang wanita yang menyerupai lelaki. Perempuan nak jadi lelaki. Duduk kat kedai, rambut buat pendek macam orang lelaki. Pergi kat barber buat bagi jadi potong tepi macam Amirul. Kan? Lepas tu, bubuh baju. Lepas tu bubuh dalam tu bengkung. Nak bagi tutup dia punya dada. Nak bak dia bukan perempuan. Boleh? Dia takkan boleh lari. Yang boleh lari ni, dia takkan boleh lari naluri dia sebagai orang perempuan. Itu je. Kenapa nak kena ubah diri kita? Tak reda dengan apa yang telah Allah Ta'ala jadikan. Seolah kita lebih bijak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menyusun hidup kita. Ini adalah kerana bi'ah. Sebab tu, elok anak-anak kalau kata dia minta waktu kecil, anak lelaki dia minta nak beli senapan. Pergi kedai RM2 nak beli senapan. Elok. Dia lelaki. Tapi kalau dia budak lelaki, umur masa kecil lagi, tengok-tengok duk pergi kat belah alat solek. Ni kena pergi parti dia elok. Jangan duk syok sangat. Dia kata, pandai dia. Elok. Pandai dia. Kali mulut merah. Lepas tu pipi ada maskara. Maskara kat pipi lah. Dia kat mata. Aku tak tahu. Kat mata. Elia. Dia geleng tadi ni. Macam dia tahu semua. Istilah-istilah. Baik. Jadi macam tu. Kena orang panggil apa? Tengok perhati anak kita. Masuk di sini untuk mengelakkan anak kita daripada membiasakan dirinya dengan perhiasan wanita. Tak mau bagi dia ada jiwa dalam jiwa dia dididik untuk dia meniru apa yang dilakukan oleh orang perempuan. Faham? Tentu saya kurang berkenan kalau ada orang pergi pagi pakai dekat budak lelaki, pakai tudung, ambil gambar, syok-syok.
Tak boleh macam tu betul-betul. Yang duk ajak anak macam tu. Nampak segak, nampak comel, buh tudung. Yalah melawak sikit segala tak apa, tapi jangan kata boleh tak nak melawak langsung lah. Jangan biasakan. Takut nanti budak tu terbiasa lagi pakai tudung sungguh nanti. Pakai tudung sungguh nanti, lepas tu kata ni makcik saya dulu bagi pakai tudung. Saya rasa berkenan pula pakai tudung. Dia rasa macam sejuk ya. Rupanya dalam jiwa saya ni wanita, rupanya kepala otak dia. Dalam jiwa wanita. Baik. Jadi jangan macam tu. Allah laknat orang yang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyamai lelaki. Betul kau timpang rambut panjang je lah lagi. Nampak je lah kat anak dah. Ni simpang rambut panjang apa ni? Allah laknat orang menyamai perempuan. Itu tak masalah apa. Kenapa? Kerana yang pertama orang perempuan pakai tudung. Dalam masalah orang lelaki rambut panjang. Kalau rambut panjang kan. Dan diikat rambut sekalipun. Hatta dia buat tocang pun. Cuma tocang bagi lah elok. Tocang macam tu. Tocang macam tu. Berjalan pula kot pasal raya. Orang kata ni bulan 9 lah ni. Dia kata tengok ni bulan berapa ni. Mesti game bulan 9 ni lah. Main bulan 9. Mata bulan tengah duk mengambang elok tu. Ada jadi tak apa nak betul lah. Ini game panggil game bulan 9. Jadi. Ramai banyak orang malam ni geng bulan 9. Mesti dah jumpa geng bulan 9. Ramai tadi. Duk normal elok ni. Bulan 9 dia jadi lain. Waktu tu hak yang duk normal cakap banyak, dia jadi tak cakap. Itu satu kak. Hak tak cakap banyak, jadi cakap banyak. Kena pati tu. Kadang-kadang bulan 9. Kadang dia lajak kat lah ni, di bulan 9 masuk bulan 10. Baik. Dia cerita tadi. Kalau rambut panjang tak ada masalah. Dan tu bukan dikira sebagai muqannas. Yang muqannas ni kalau dia pakai rambut panjang, betul dia pakai baju kurung. Tu. Baju kurung pula baju bini dia, baju kedah tu, buh dengan kain batik. Elok. Maksudnya ni duk tengok ke belakang macam orang rumah. Ni tak boleh, ni muqannas. Tapi kalau dia pakai baju macam kita, ni kain pelekat macam kita, kopiah duk atas kepala rambut panjang. Lepas tu tanya apa ni macam orang perempuan pakai kopiah. Duk masjid, duk kat soh orang lelaki ni. Perempuan namanya. Jadi tak boleh kita kata macam tu. Faham? Boleh. Tak ada masalah apa orang lelaki yang banyak. Dan hatta kalau bertocang sekalipun tidak ada masalah kerana ianya adalah harus hukumnya. Cuma waktu ketika semayang hukumnya makruh. Jadi kena dibuang tocang. Dan kemudian Al-Imam menyebutkan lagi, dia kata ni dan jauhkan pakaian wa ahmaqin wa fajirin qabisi. Dan kena jauhkan juga pakaian orang-orang yang ahmak, orang-orang yang bodoh. Jadi jangan berpakaian seperti orang-orang bodoh. Zaman berlambak pakaian. Kita pun heran. Seluar jin punya banyak hak yang elok-elok. Dia nak kena beli juga hak koyak depan belakang. Tinggal hak tu sikit dia tak koyak. Ni koyak ambil ni. Baju tu dia, kalau kat rumah kita dah jadi kain buruk. Hak duk lak kereta, hak yang kereta pula tak pakai dah beberapa tahun tu. Hak kereta tu beda lak kereta tu. Baju tu, seluar tu yang paling mahal. Baju pagoda ni lagi tu koyak rabak macam tu. Hak tu lagi mahal. Ni dia orang buat trend. Dia suka buat trend. Dan dia jual pula baju tu mahal. Nampak kata baju sampai ribu-ribuan. Ya. Boleh. Dan kemudian dia kata wal khabisu, dan jauhkan daripada orang yang bersifat khabis. Ni orang-orang yang bersifat jijik. Dan khabis ni dari segi istilah, makna khabis ialah ma yukrahu rada'atan wa qissatan mahsusan atau ma'qulan. Yang ni suatu perkara yang dibenci. Maksudnya khabis ni suatu benda yang dibenci. Sama ada perkara tersebut berbentuk panca indrawi ataupun yang ma'qulan, yang berbentuk maknawi. Apa saja. Sama ada yang dia akan masuk termasuk khabis ni, termasuk yang berkait dengan pemikiran. Jadi kalau orang boleh sebut ni pemikiran khabis. Dia termasuk dalam ma'qul. Pemikiran khabis ni Allah di langit, Tuhan ada kaki tangan, ada khabis. Ini akidah khabis. Akidah khabisah. Maka kena dielakkan. Dan juga kalau mahsus pada
pada maqal ucapan dia cakap benda-benda yang buruk, keji, suka mengumpat, suka cakap benda-benda lucah dan seumpama dengan khabith. Dan juga qubhu fil af'al, buruk pada perbuatan dan amalannya. Itu panggil khabith juga masukkan. Jadi kena jauhkan pakaian orang-orang bodoh, pakaian orang-orang fajir, ahli fujar, ini golongan-golongan yang sering melakukan maksiat, dan juga khabith, yakni yang keji pada pakaiannya dan seumpama dengan.